Okay, terima kasih. Cuma awak punya Rai tu, Roy, awak biar dia Roy gerakkan Rai, Roy dia lebih bulat sikit. Roy Roy macam Roy Roy gitu lah. Okay. Jadinya kita akan uh, saya dah rakam ni. Kita akan saya dah beri table untuk table makan ni. Table time value of money. Jadual nilai masa wang. Okey. Untuk sebagai rujukan Bible chapter ini campak chapter 14 saya rasa, lupa saya buat chapter. Chapter ni rasanya jarang pula, bukan jarang lah, ada tetapi amat susah memang. Yang akan digunakan ini dia amat susah lah, rasanya 80% tak jawab dengan betul lah. Kalau A, B, C, A tu boleh lah, B dan C tu lah tak boleh lah. Dia cuma ada satu lagi yang memang keluar dalam chapter ni. Okay, time value of money. Okey, saya juga berhasrat untuk membuat test satu untuk bab ni lah. Kalau test ni dia memang ikut masa yang telah ditetapkan lah. Macam contohnya 1 jam lah awak kena hantar. Kalau awak gagal, okey kosong lah. Maka kosong lah yang tu. Okey. Itu chapter ni nak saya cuba buat. Dan dalam masa exam tu nanti saya cuba juga untuk marking, minta lah Firdaus saya minta harap awak ingatkan saya supaya markah diberi itu yang saya harap. Markah diberi lah masa 3 hari lah. Saya biasa gagal benda tu lah. So bukan sebahagian pada saya, maksudnya awak ingat saya lah, tak apa, sehari 2 kali pun awak ingatkan lah. Tidak nanti saya akan burden kerja tu pada hujung semester. Sebab saya mengharapkan jawapan-jawapan yang belum dihantar. Itu saya agak salah lah. Okay, salah. So saya akan nak tanda cepat, makin cepat. Kalau macam yang kuis saya guna Google Form lah. Google Form awak boleh tahu jawapan, awak boleh tengok. Okay. Mungkin juga yang ini pun ada juga Google Form lah. Test pun ada. Test ni maksudnya dia awak boleh tulis dan kena hantar. Kalau boleh hantar di ni lah, PM tepi je dulu lah, buat PM tepi. PM tepi ni awak rasa macam lebih selamat lah. Ataupun nanti saya akan ada 2 pilihan lah. 2 pilihan. Dua-dua tu awak kena buat lah. Satu awak simpan kan nanti. Satu awak masuk PM tepi, satu pergi Google Drive lah. Google Drive ni takut budak-budak yang agak dia akan cari kan. Google Drive ni masukkan je lah. Okay, ni time value of money. Okay. Ataupun nilai masa wang. Okay. Tugas awak kena tulis dalam bahasa Melayu juga lah. Boleh tak? Saya agak tak sempat lah nak buat bahasa Melayu ni. Katanya memang bahasa Melayu tapi tak sempat. Dan ni rasanya dalam lagi minggu satu lah.
Minggu depan minggu 1 tu. Eh? Kalau time value of money kalau awak tengok tu, kalau awak tengok slide tu, awak pilih yang slide yang besar Maksudnya awak tekan dekat gambar tu. Gambar tu mungkin dia kecil kan. Betul tak? Ada yang dia dia masih orang kata percaya kepada yang ada. Dia tak nak berubah, dia takut pun dia nak tekan kan. Kecil sama-sama muka dengan kawan-kawan tu. Kecil sangat kan. So kalau awak berada kat situ yang maksudnya gambar tu kecil, awak tekan je dekat situ. Awak tekan 2 kali kan. Jelas tak ni? Hello? Tulisan jelas tak? Okey, okey. Cuma tak jelas pun tak apalah. Saya harapkan dia jelas. Supaya yang penting awak tulis. Yang ni memang awak kena tulis. Yang ni memang awak kena tulis. Dan saya akan ajar slow and steady yang ni. Tidak nanti ada 3-4 chapter yang awak tersalah jadual lah. Okey. Dan awak boleh ruangan chat boleh Boleh guna ruangan chat. Boleh guna ruangan chat. Okey. Contoh kalau kat sini duit awak ni. Duit awak sekarang ni tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 akan semakin lama. Kenapa gambar? Sekolah, sekolah. Kenapa disebut sebagai ni sebagai time value of money. Ni ada jam ni, maksudnya dia menggambarkan masa Dia adalah menggambarkan masa. Okey. Dia menggambarkan masa. Maksudnya duit dia akan bertambah daripada tahun ke tahun. Contohnya, kalau awak masukkan duit dalam awak tak simpan dalam bank lah. Awak simpan bawah katil ataupun dalam bantal. Awak sembunyikan lah. Adakah dia itu akan bertambah? Cuba jawab. Tak, 2 tahun lepas, awak tengok balik, duit itu bertambah tak? Cuba jawab guna chat tu. Guna chat. Tak, malah berkurang. Bagus. Baru saya nak buat lawak ke kan? Kurang ada lah. Mungkin abang awak ambil ke, adik ke, kan?
atau awak sendiri yang ambil duit tu. Jadi kalau dah adik-beradik biasalah asyik menuduh je kerja ni kan. Tak masuk, tapi kalau masuk duit dalam bank, kalau masuk duit dalam bank contohnya, kita ada apa, kita ada saya pilih warna biru So masuk duit dalam bank, contohnya RM 1,000 masuk duit dalam bank. Tahun kedua awak akan dapat apa kalau 10%. 10% kali 1,000 dah 100 kan. Jadi RM 1,000 tambah apa? Tambah 100, awak akan dapat sini duit awak dah menjadi RM apa? 1,100. Dan tahun seterusnya awak akan dapat berapa? RM 1,000 campur lagi 1,100, campur 110 lagi kan? 10% daripada sini. Okey, 1,210. Sekarang bertambah daripada 1,000 dah jadi 1,210 kan? Sini yang saya tulis ni awak kena tulis juga ya. Ya, awak kena tulis. Apa bukti yang awak tulis pun saya tak tahu nak buktikan. Nantilah saya akan pick up nama, nanti awak akan tunjukkan dalam video ke, ataupun awak kena PM tepi lah. Tak apalah saya izinkanlah awak PM tepi. Awak banyak apa penuh juga saya punya tu okey. Tetapi awak tulislah. Boleh tak tulis? Jadi yang ini ialah 1,000 duit dia bertambah. Sini ini dinamakan apa? Ini dinamakan nilai kini present value. Ataupun apa? Nilai kini. Nilai kini. Oh tak nampak sangat yang total yang penuh tak penuh okeylah. Yang kat sini nampak tak? Ya, nombor 1 nampak, nombor 2 nampak. Okey. Yalah, ujung tu. Okey, tak apa. Bagus. Okey, saya ulang sekali lagi Ulang sekali lagi. Tak apa, bagus. Sangat bagus. Sebab orang kata kita dah chapter 5, orang cuba bayangkan laju saja kan. Kan orang lain cara lain rasanya belum sampai lagi chapter 2. Chapter 5 ni kan. Saya sebab apa ya, memang saya target lah supaya kita dapat chapter yang penting ni saya kena ni lah. Okey, bagus awak beritahu saya. Tak apa, jangan risau. Saya pun tengok, saya pun ada satu handphone tu yang tu, saya akan tengok juga. Saya pun masukkan, awak jangan gambar saya ada satu lagi kan. Itulah handphone saya. Sebelah kiri saya tengok, saya tengok lah. Betul lah memang tak nampak. Okey. Dan saya kata sini, contoh RM RM 100 RM100 kalau diberi 10% dividen, ini untuk tahun sekarang ni, tahun kosong boleh tak sekarang ni? Sekarang ialah tahun kosong. Okey, tahun kosong boleh. And then ni tahun lah year tahun 1 nanti, iaitu dia akan dapat 10% darabkan berapa? 100 sama dengan berapa? 10. Dividen RM10. Jadi nilai dia, duit awak dah bertambah menjadi berapa? RM110. Agak logik ke tidak?
Logik ya. Dia agak logik lah. Duit awak 100, dapat 10%, dapat 110. Bertambah kan. Kan bertambah. And then, masuk tahun kedua, 10% lagi. 10% kali 110 bukan 100. Kalau awak tak keluarkan, awak akan dapat berapa? 11 kan. Jadi 100, 110 tambah 111, awak akan dapat berapa? 1, berapa? 1, 2, 2, 1. Ya? Hmm. Awak beritahu nampak tak? Ataupun tak berapa nampak ke beritahu je. Ni nampak tak? Keseluruhan tu nampak tak? Okey. 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 Duit awak menjadi RM121. Yang ini dinamakan apa? Yang ini dinamakan itu kawan ni lah. Okey. Yang ini dinamakan nilai kini ataupun present apa? Present value. Nilai kini lah. Nilai sekarang. Sekarang hari ini. Hari ini. Hari ini. Itu ni lah. Ni. Kosong. Dan yang inilah apa? Inilah nilai hadapan. Ataupun apa? Future value. Okey. Nilai hadapan ataupun FB. Yang ni lah apa? PV. Tulis. Tulis. Tulislah. Okey. Bagusnya yang ni kita ada banyak pen. Warna color hijau pula Hijau. Kalau saya boleh lukis, ianya ginilah. Tahun kosong, tahun 1, tahun 2. Tahun kosong berapa? 100. Tahun 1 duit awak dah menjadi apa? 110. Tahun kedua dah 121. Apa maksud ni? Hujung tahun. Macam sekarang ni kan? Hujung tahun ialah pada bila? Kan bulan September, tahun depan lah. Kan? Setahun. Maksudnya 12 bulan lah. Daripada 100 ni menjadi 110 melangkaui 12 months ataupun 1 year. Lepas tu next another 2 years. Alright? Maksudnya next 2 years duit awak akan menjadi 121. Ini yang dinamakan apa? Garisan masa timeline. Itu pun belajar memang lemah bab ni Timeline ni memang rata-rata tak pernah buat. Bukan lemah, dia tak nak buat. Dia lebih suka ikut terus pada formula. Mungkin jugalah sebab tekangan masa dan sebagainya. Okey. Yang ni saya beri masa awak untuk melukis. Okey. Melukis ke, menulis ke, dan awak fahamkan dululah present value. Jadi kalau saya katakan bahawa kalau awak nak simpan nak RM121, awak kena ada RM100 sekarang. Ya. Ataupun nilai apa nama? Inilah nilai sekarang ataupun nilai pinjaman ke gitulah. Awak buat pinjaman tu nilai kini Nilai kini tu nilai pinjaman semasa perjanjian. Itu saya akan ajar nanti dalam amortization. Saya sentuh ni dulu. Kalau agak awak dah siap apa yang sama saya tulis ni, awak jangan jangkalah sama ataupun lebih cantik. Saya ni tak cantik, awak ni tak cantik, tak payah. Yang penting adalah apa? Apakah konten yang awak tulis tu sama. Yang 110, 110 lah. Kalau awak nak ubah 1000 pun boleh juga.
5. Sekarang Muhammad Syami. Muhammad Syami boleh. Eh, boleh hantar gambar yang terbaru tak? Saya dah tengok awak punya ni. Sekali. Dalam satu yang orang kata ada nampak dah dia punya sempadan dia Jangan laptop awak tu tengok semua sekali. Semua sekali lah. Satu laptop tu dengan dia punya tu. Oh, okay. So, ujung tu saya kena ni. Ujung tu agak tak nampak. Ujung tu di kiri kan. Ujung kiri tu. Okay. Okay, nampak. Okay, bagus. Oh, awak dah salin tak? Dah salin ke tidak? Awak tu dalam chat boleh tak? Okay, bagus. Lepas tu awak kena ni bantu saya deh. Tulis. Okay, good. So, yang ini kita akan yang ini kita akan belajar nanti yang ni awak salin lah. Future value, present value, annuities, rates of return, amortization. Yang saya rasa tu sikit tadi lah future value dengan present value. Annuities ni ialah macam sistem ansuran motor awak tu lah. Ansuran motor awak yang setiap bulan sama tu boleh kan? Ingat tak? Yang ada motor lah. Ini ialah ansuran motor. Ansuran motor lah. Lekat kepada awak kan. Tiap bulan adalah jumlah yang sama. Tiap tahun jumlah yang sama awak masukkan. Yang tadi sekali saja kan. So yang ni adalah yang sama. Amortization ni maksudnya nanti awak buat pinjaman, awak bayar, baki awak akan berkurangan. Boleh, awak jangan request lah nak nota dulu saya tak bagilah. Kalau ada pun, kalau saya dah terberi pun awak salin juga. Oh, saya tak nak gagal dulu kali lah. Sama macam saya lepas. Gagal pelajar tu ialah sebenarnya saya yang gagal saya ngaku, letak lah. Memang saya dah tak boleh lah. Saya tak boleh nak. Tak pernah saya rasa gitulah. Yang lain memang saya ngaku pelajar yang tak ikutkan. Itulah, tapi yang ni memang sebab saya tiga nak cepat habis lah. Macam gini, okey. Awak tengok nota, tak perlu. Awak kena salin. Yang ini pun saya dah kurangkan lah. Sebenarnya kalau nota-nota lain lagi banyak lah. Dia punya penerangan. Dia dah saya ringkaskan. Okey, nanti mungkin saya boleh kurangkan nota awak dengan saya putihkan lah. Saya putihkan dulu awak maksudnya saya tak tunjukkan teks itu dalam PowerPoint. Yang ini memang saya tunjukkan. Bila saya tak tunjuk, nanti saya akan putih, awak tak payah salin semua lah. So yang original tu nanti saya akan beri bila dah habis. Bila dah habis saya ajar semua chapter ni saya beri. Jangan kot benda-benda dah ada kan. Okey, kita yang ni untuk menghormati azan, saya beri dulu yang ni. Awak salin dulu Okey. Awak salin dulu ya. Nanti saya akan terangkan ni setengah azan ni. Hormati saya terpaksa. Bukan terpaksa.
wajib hormati supaya tak tengok salin. Okey, kita dah kata ya, jadi berdosa pula saya tak tulis ya. Tapi untuk awak cover dosa saya tu awak tulis. Ya. Sebenarnya saya kena tulis ya. Ha. Alah, pelajar marah dia. Kita pahala dosa ni pula. Okey, biar tu cikgu ni. Okey, yang ni ya. Yang ini lah untuk CF. Apa maksud CF?
CF ialah hijau nampak. Hijau lebih tenang lah ya. CF ialah cash flow, okey. Cash flow. Aliran tunai lah. Aliran tunai maksudnya kalau dia campur contohnya 100. Awak boleh tulis 100 ataupun campur 100. Ni duit bertambah ya. Awak masukkan lah. Masukkan duit. Masukkan duit. Duit awak dalam bank. Ataupun bila awak pelaburan maksudnya apa? Duit keluar kan? Duit pelaburan. Awak contohnya nak buat projek, itulah negatif contohnya. Awak keluarkan untuk projek dan negatif CV. Negatif maksudnya apa? Outflow. Negatif duit keluar. Duit keluar untuk ataupun untuk investment. Pelaburan. Investment. Kalau positif, ya duit masuk lah. Hasil apa? Orang kata apa? Hasil jualan ke? Okey. Ni CFO. Cash flow tahun 1, cash flow tahun kosong, tahun 1, tahun 2, tahun 3. Maksudnya sekarang, ni tahun depan, tahun lagi 1, hujung tahun 2, dan hujung tahun hujung tahun ketiga. Yang 1% ni ialah apa? Ini ialah interest ataupun apa? Faedah ataupun return pulangan Okey. Yang ni maksudnya kalau saya lukis macam biasalah. Guna pembaris. Sebab tu saya suruh guna pembaris. Sekejap saya nak test yang ada yang app ni. Tahu guna ke tidak. Mana tak nak pusing ni pula tahu lah. Tak lupa lah macam nak pusing ni. Nanti saya carilah macam nak pusing ni. So guna pembaris Okey, selepas itu sebab tu saya suruh buat satu-satu, tak apa, saya lambat tak apa. Untuk awak juga Show timing of cash flow. Maksudnya menunjukkan kepada apa? Sela masa ataupun masa pada aliran tunai tu. Maksudnya duit yang tadi saya kata tadi, duit awak akan bertambah, betul tak? Contohnya saya beritahu yang duit awak sini, saya tambah sikit sini. Sini 100, sini apa? 110, sini 100 berapa tadi? 110 tambah lagi 121 contohnya gitulah. Kan? Duit awak akan bertambah. Ini maksudnya nak menunjukkan duit awak akan bertambah lah. Pada duit ini akan menjadi nilai seperti ini. Okey. Tick marks occur at the end of period, so time 0 is today. Yang ni. Sebab tu saya kena merahkan. Ini memang pelajar sampai sekarang tak faham. Kenapa today lah benda, kenapa dalam kosong lah. Apalah ni. Kalau tak faham juga. Dan untuk time 1 tu mungkin dia pada hujung
hujung tempoh sama ada hujung bulan ataupun akhir bulan. Ya, hujung tahun ataupun hujung tahun. Kalau awak konsisten ni tahun lah, tahun 2 dan 3. Kalau bulan ni bulan 1, bulan 2. Okey. Or the beginning of the second period. Ataupun ujung tahun. Contohnya lah, yang ini saya katakan bahawa guna ruang sikit kat sini. 1 bulan 1 senang lah. Mending kepada awak. Hingga 31 bulan 12 2001. Okey. Tak nampak sebelah tu kan. 1 bulan 1 hingga 31 bulan 12 2001. Okey. Dan dia besar 31 bulan 12 ni sebenarnya ialah 1 bulan 1 2022, awal tahun depan lah. Okey. Dia ujung tahun pada 1/12 malam, dan esoknya 1/1 itu pada tarikh yang sama. Okey, yang ni. Pada ni ialah bersamaan dengan hujung tahun ataupun awal tahun hadapan. Pelajar 80% tak buat ni. 90% lah. Dan saya berani yang 95% dia tak buat ni. Sebab buktinya ada. Dalam kertas ujian saya tanya, berapakah nilai masa hadapan untuk RM100 pada tahun 1? Dia tak buat. Simple kan? Dia tak buat. Sebenarnya apa? Kena buat. Okey. Wah, ink replay lah. Wah, ada ink replay pun. First time saya guna untuk PowerPoint ni, ada ink replay. So, yang ni awak, ink replay ni maksudnya awak, dalam kepala awak, awak kena ni. Kena fikir kenapa cikgu tulis tu. Apa maksud 100 negatif tu ya. Saya cuba buatlah ink replay ni untuk refresh balik apa yang saya tulis tu. Untuk awak lebih faham. Di samping nota yang sedia ada lah. Kalau saya katakan yang lepas, gagal ni sebab belajar macam sekarang ni pukul 5 dah habis sekolah dah. Sepatutnya 6:30 kan. Tak apalah. Kalau awak ada request nak balik awal, tak apa, awak keluar je. Pukul 5 masa attendance tu, awak come back. Dan dia ada benda tu. Dia ada benda record tu, awak boleh tengok balik. Tapi itu tidak dinasihatkan lah. Mungkin awak ada hal lah kan. Boleh. Okay, awak ada in replay Canggih bila saya buat untuk motor hari ni buka mungkin. Dan new timeline and then future value pula future value. Awak salin sekejap.
Awak dah salin dah? Awak jangan tak salin cakap salin. Itu lagi tak betul tu. Ada eh. Okey, yang ni okey. Tak semua-semua pula tulis. Pernah pula dia baca awak punya tulis. Okey. Yang ni saya lukiskan dulu ya. Lukiskan garisnya. Tak tegak. Awak pakai baris. Saya ni pemain saya dah cuba tapi tak boleh guna. Bukan tak boleh, tak boleh guna. Dia dulu kalau touch screen boleh, tak saya dah tak boleh function. Pusing guna tangan. Okay. So sini 10,000. Ini tahun kosong. 10,000. Okay. RM 10,000 Lepas tu kita ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima. Benda ni adalah apa benda cikgu ni buat-buat ni lah. Maksudnya duit awak pada tahun kelima, nilai dia berapa? FB. Tahun kelima berapa? Tu. Guna pembaris. Jadi awak tengok jadual saya tepikkan ni. Saya tepikkan jadual yang tu ya. Sekejap saya tepikkan. Dulu saya tak tepikkan, awak kena tengok. Tengok kat WhatsApp awak, tapi ni saya tepikkan jugalah. Takut salah jadual. Okey. Salah jadual pula. Ada semua ni saya tepikkan. Dalam satu, orang kata dalam satu poin ya. Okay. Oh, tak.
Okey, yang ni uh, so interest dia awak boleh tulis kat sini Awak boleh tulis dekat sini. Interest dia adalah 10%. Kat sini kat atas. Bawah boleh tapi kena tulis juga lah. Jadi 10,000 pada hujung tahun kelima berapa duit kita? Kita menggunakan jadual FV. Okey. Ni soalan yang orang kata agak mencabar juga. Awak rasa table apa? Antara A1 ke A2? Kau tengok kat WhatsApp awak tu. A1 ke A2? Oh, dulu ni A3. A1, oh, dua F. A1 ke A2? Awak gunakan A1 Kalau A2 tu dia ada perkataan annuity. Okey. Kalau A2 tu ada perkataan annuity. So A1 ni kalau saya besarkan dia berapa persen 10% dengan 5 tahun. Ni saya besarkan Kau tengok. Kau tengok. Ni 10%. Ni 10% Dengan berapa tahun? Dengan berapa tahun? 5 tahun sini. Sekejap saya tengok dan tunjukkan. Ni 5 tahun. Kan? Nanti awak print sebab tu awak kena print. Jadi nilai dia ialah apa? 1 perpuluhan ni. Titik pertemuan lah ni. Tapi jangan awak conteng pula. Sini titik pertemuan antara 10% dengan 5 kat sini. 1 perpuluhan apa? 6105. Yang ni ada table apa? Ni dinamakan table A1. Feature value Kalau table A2, kalau A2 dia ada annuity, dia bukan annuity Annuity maksudnya dia setiap tahun adalah sama. Tapi dia satu je. Sebab tu awak kena table A1 je. Kalau dia annuity maksudnya setiap tahun dia adalah sama. Ni contohnya 10,000, 10,000, 10,000. Yang ni sekali je. Okey, yang ini awak akan dapat apa tadi? Awak simpan dalam poket Nilai dia berapa? 1 poin berapa?
1.6105. Okey, awak kalikan je lah. 1.6105. Okey. 10,000 kalikan dengan perkali dia ialah apa? 10,000 darabkan dengan 1.6105. So, kalau nak jalan kerja ialah apa? Awak tulis sini lah. FV sama dengan PV FVIF. I dia ialah berapa persen? 10% dan N dia ialah apa? 5. Yang ini kita boleh rujuk kepada table apa ni? Inilah table A1. Okey. Macam tak nampak kan yang tu. Sebab dia besar sangat. Ya, okey. Saya akan adjust Sekejap, sekejap. Tadi sebab dia ada design idea tu. Saya dah. Jadi yang ni, ini ialah apa? PV dia dah berapa ribu? Ini formula lah. Yang ni ialah apa? 10,000 darabkan berapa? 1.6105. Ni sama macam ni lah. Ni sama ni. So, awak kalikan dengan. Darabkan dia. Guna kalkulator. Wah, canggih 10,000 10,000 darab 1.6105. Dapat apa? 16,105. So, nilai pada tahun kelima ini dah sebanyak 16,105. Awak simpan 10,000, pada tahun kelima duit awak dah bertambah. Sebab itu duit awak ni bertambah kepada 16,105. Okey, saya replay. Yang ni awak kena buat lah. Ni table A1. Table A1 ataupun future value table.
Okey. Dan seterusnya ialah present value. Present value ataupun nilai masa kini. Nilai sekarang lah. Maksudnya awak yang ini, awak nak dapat 5,000 pada 20 tahun akan datang. Contohnya sekarang ni umur awak adalah 20 kan. Awak nak simpan 5,000 20 tahun akan datang, awak jangkakan awak dapat 5,000. Contohnya awak nak simpan 20 sampai 40. So pada masa itu awak ada 5,000 lah. Mungkin nak simpan untuk keperluan awak nak beli motor contohnya. So 20 tahun. So awak sekarang ni perlu simpan berapa nak dapat 5,000? Untuk dapat 5,000 pada 20 tahun akan datang. Okay. Dah salin belum ni? Okey, kita ada sudah okey. So saya lukis, boleh saya lukis. Tahun kosong ni tahun 20. Jangan salah tulis Kena kira what is present value, sini present value lah. Yang ini ialah 5,000. RM 5,000. Okey tak? So awak kena guna cari jadual present value. Cuba sekarang ni awak pergi ke WhatsApp, cari jadual table present value, sama ada table A3 ataupun A4. Okey. Ni rasanya awak boleh jawab kot. Ni bukannya annuity Dia punya interest apa benda ni? 12. Dia punya interest dia walaupun dia sini annually, dia sebenarnya interest dia memang 7%. Tetapi nilai dia adalah 5,000 satu je so jangan keliru dengan ni kalau boleh. Annually bukannya maksudnya annuity, bukan annuity yang ni. Dia kalau 5,000 setiap tahun, that will pay 5,000 in 20 years. Kalau kata 5,000 annually, yes, barulah itu sebagai annuity. Tapi tak apa, jangan risau. Biasanya soalan ni agak keliru soalan ni lah. So yang inilah menggunakan table. Nanti saya tengok dulu jadual. Dan saya akan tipikkan juga kat sini Tipik sekejap. Oh sini lah. Senang Table present value ni
Dan rasa ada yang pelajar dah boleh jawab tadi kan? Rasanya boleh jawab. Tak boleh. Melangkaui. Besar. Sebab kalau kita laju pun satu apa pun tak faham, mari tak payah kan. Bagi masa dulu. Dapat dosa, bagi masa. Awak pun kalau tak ni. Yang ni, table A3 boleh tak? Berapa nilai dia, berapa persen? Yang ni So, saya boleh buat sebagai 7% yang 20 tahun Table A3. 7% dengan 20 tahun. Kita cari 7% kat mana. Cari jadual awak 7% sini. Tujuh peratus dengan 20 tahun. Okey. Awak tengok. Awak bandingkan. Jangan awak tunggu saya So, awak akan dapat sini. Sini Saya kotakkan sini. Okey. 0.8. Ingat 0.2584. Sebab tu awak kena print Boleh lah. Memang wajib. Saya kira sebagai wajib awak kena print. Carilah kedai mana-mana kalau tak ada printer tu. Itu memang wajib dengan sebab awak wajib lah. Malah kata. Okay. So yang ini awak akan dapat saya guna yang kat sini PV sama dengan FV IN contohnya. Jadi FB dia lah apa 5,000 table apa? Table present value. Maksudnya table apa? A3. So PV dia sama 5,000 darab berapa tadi? 5,000 darab 0.2584. Okey.
Cuba darabkan guna kalkulator awak. 5,000 darabkan dengan 0,2584. Dapat berapa? 1292. Maksudnya ke belakang present value kat sini. So awak kena ada 1,292 awak simpan sekarang. 20 tahun akan datang. 20 tahun akan datang awak akan dapat apa? So 20 tahun akan datang nilai dia menjadi 5,000. Sekarang awak simpan 1,292. Awak bayangkan boleh tak? Masukkan 1,292. Awak tunggu 20 tahun. Kita berandaian bank akan bayar 7% serta tabung haji kan. So pada tahun ke-20 duit awak menjadi RM5,000. Itu dinamakan present value. Okey. Ini dinamakan, yang ni nama present value. Yang dinamakan apa? Future value. Cuma dia agak terbalik sikit. Kalau nak cari PV, pastinya PV nilai dia lebih. Yang ni awak kena ingat lah. Boleh PV nilai dia lebih rendah daripada F. Nampak macam bingung ke benda ni. Tengok ni pun dah menakutkan kurang ni kan. Maksudnya nilai PV kalau awak dapat lebih tinggi, salah lah. Somewhere guna jadual salah ke. Salah tengok jadual lah, lebih kata gitulah. Okay, sebab dia gini je. Sekali je. Tak payah bagi dan tak payah apa. Soalan direct macam ni, tak payah lah. Salah jadual lah. Itu je, yang lain takkan nak tahu benda yang titik pertemuan tu kan. Kalau awak dapat lebih, memang salah. Itu dia punya formula lah. Okay. Maksudnya, dia mesti kurang daripada 1 lah. Perkali dia. Yang ni dapat apa? 0.2584 kan? Dia kurang daripada 1. Kalau dia kalikan 1, dia bukan present value lah kan. Dia mesti kurang daripada yang ni. Nilai dia mesti kurang daripada 1. Kalau dia apa? Kalau dia present value. Jadi, kalau kurang 1, mesti kurang daripada nilai 5,000 ni. Gitu. So, awak kena, kalau macam ini, awak dah salin. Jadi, kalau saya nak lebih nampak lagi lah. Ni lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4 dan seterusnya tahun 20. Okey. Awak salin ni. Saya replay lah. Awak salin juga. Jangan tunggu jawapan saya ni. Dah boleh salin.
So, faham ke tidak? Saya minta respon sebab tak ada lagi latihan. Okay. Yang lain. Saya nak semua. Oh. Soal tu yang mungkin kurang saya akan buat apa? Saya tak percaya dengan pelajar lah. Kalau yang tak faham itu, nanti tengok balik video. Okay? Beri saya masa uh, 3 minit untuk saya buat soalan. Ini yang lama. Lama-lama ni. Rama Chandran ke lama. Okay. Has received 10,000 ringgit. He wants to finance the future study of his newly born daughter and invest this money in a fund with a maturity of 18 years, offering a promising yearly return of 6%. What's the amount available on the 18th birthday of his daughter? Kena awak Kena. Apa yang setiap orang kena jawab. Setiap orang, every. Kalau tidak, awak dianggap tidak adil.
Buat tulis dalam chat dalam chat. Dengan jalan kerja sekali lah. Tak payah nilai masa wang, tak payah tulis kali. Darab je. Oh, ada pelajar yang dah siap Saya tak jangka lah awak boleh dah siap assignment dah. Berilah tempoh sikit. Saya bernafas seminggu 2 minggu ni. Saya check, tapi dalam masa yang sama yang dah siap tu awak buat balik supaya cantik sikit. Detail semua. Siap semualah baru boleh saya semak. Agak kalau dah siap so saya semak. Orang kata uh, belum mekar lagi dia punya bila baru satu hari hantar, esok ni dah siap. Power ada satu bulan awal ni tak pernah saya jumpa power dia, semangat betul. So saya tak apa ya, saya suruh pergi tempoh lah 2 minggu ke untuk awak mendalam ke. Dia belum lagi masak lah. Assignment kan biasa tunggu lama untuk buat kajian sikit. So kalau dah siap, tulis ruangan dalam ruangan chat Dalam ruangan chat. Okay. Okay, dalam ruangan chat lagi. Saya akan tengok lah ruangan chat awak. Yang ni awak kata faham-faham lah. Kalau awak salah tak faham Yang ni memang kita tak ada beri apa boleh hint lah. Sebab itu dapat jaga. Aduh, hai. Tu dah. Maksudnya Ramah ni menerima duit RM10,000. So dia tak nak joli, dia simpan. Berapa pada tahun ke-18. Duit dia RM10,000 dah jadi berapa. Itu je. Ha. Itu awak boleh fikir lah. Kita tak beritahu. Ha. Tak apa, awak tu dia yang awak agak faham. Tak payah tanya lah. Sebab awak kata faham tadi kan. Agak simple ni. Terlalu simple ni. Itu jawapan ni. Jawapan akhir dia Jawapan akhir je lah. Senang. Ruangan chat tu. Setiap orang Setiap orang. Belum ada yang betul lagi ni.
Dia ada 2 titik perpuluhan ni. Titik perpuluhan ni siling ni 1 sen. Kalau satu sen hari sebulan sekali. Dia kalau 30 juta rakyat kita kan. 30 juta ya. 30 juta rakyat kita nak Malaysia. Dia ambil 1 sen je. Dia ambil 1 sen je. 1 sen sahaja untuk setiap orang. Ha, 300,000 satu hari. Ada dulu berlaku dia ambil 1 sen setiap orang untuk duit dia 1 sen penyimpanan. Awak tak perasan 1 sen kan, tapi bila dikumpulkan dah 300,000 ringgit ya. Jangan awak ni semua salah ni. Titik perpuluhan lah, tak ada pun titik perpuluhan awak ni. Tak ada titik perpuluhan ni. Kalau tak ada 30 juta rakyat Malaysia, setiap orang dia ambil 1 sen saja. Orang bank tu dia ambil 1 sen setiap orang. Tak perasan kan? Kalikan 0.01 1 sen. So yang ambil kerani tu dapat RM300,000 sehari. Ni semua salah ni. Ada titik perpuluhan lah jawapan dia. Tak ada titik perpuluhan ke? Titik perpuluhan lah Alif, Wano, Wasita semua ni. Tak ada titik perpuluhan jawapan. Jawapan akhir tak ada titik perpuluhan Oh tak ada. Okay. Sorry. Saya silap. Okay. Sebab ada 10,000 kan? Okay. Lagi jawapan dia. Saya belum tengok lagi jawapan ni. Yang lain kena letak juga otak awak, tak boleh balik ni. Tak semua ni. Berapa kurang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak cukup. Tak cukup 40 orang. Yang lain sila jawab Sila jawab. Ada yang salah taip pun ni. Okey. 28, 5, 4, 3 Boleh? Jawapannya ialah apa? 28, 5, 4, 3. Tak payahlah saya tunjukkan mereka. Saya tak payah tunjukkan bagaimana kira. Macam dah penat lah. Okey. Ada tak yang tak buat ataupun salah? Ada tak yang salah buat? Ataupun ada yang tak buat? Ataupun ada yang bukan tak tahulah akan buat kemudian. Tapi saya berharapan lah awak dah boleh ni lah. Saya akan tak boleh beri lagi latihan yang ni sebab dia agak tak mencabar lah soalan dia. Tidak mencabar lah untuk saya beri soalan yang belum lagi masuk identiti lagi Cuma saya boleh buat sini kalau awak boleh tengok sekejap lah So lukis boleh. Apa yang lukis? Nampak? Apa yang lukis? Tulis. Awak kena iklankan saya. Apa yang tulis? Siapa yang lukis macam gini?
Saya nak test awak sebenarnya. Siapa yang lukis? Cepat tulis dekat dalam orang chat. Siapa yang tulis lukis macam ni? FB dia akan sama dengan 28 54 3. Alif Nazmi. Okay, good. Betul tak? Berapa persen je lukis? Kan? Oh, dah 3 orang. Okay. Alif Nazmi. Awak kena jangan bercakap benar lah. Saya nak buat nak rangka berapa persen. 3/40 lah. Tak dapat 10% kan yang lukis. Sebab saya tak bukti saya walaupun saya tahu ni, saya suka lah melukis ni. Okay, at least awak kena lukis. Tunjukkan kat UTMT yang pernah ada marking paper ni. Pandai buat lukisan masa ni. Kalau salah kat sini pun ada markah kat sini contoh ni. So lah dua gitu lah. Okay. Okay, rasa tersahati kot hari ni kita akan sambung. Cuma saya nak yang ini saya akan sambung minggu depan. Next class next class dulu. Finance saya akan masukkan dalam ni kelas mula ni. Kelas akan datang mulai slide ini. Dan saya jangkakan saya akan ajar lebih laju lah. Lebih laju lagi sikit. Kalau tidak nanti mungkin agak terlalu lambat lah. Tapi saya puas hatilah saya ajar ini. Amat-amat puas hati. Cuma kena laju sikit saja. Sebab buktinya ada awak faham tadi. Itu yang menggembirakan saya. Awak faham. Alright. Okay, nanti saya akan terus. Kalau tak ada apa-apa soalan, sekejap.